الحمد لله الذي جعلنا من عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الآيات صدق الله مولانا العظيم. Yang mulia kepada Tuan pengurusi majlis, para imam dan yang berkenaan, semua yang bertanggungjawab dan seluruhnya kepada muslimin muslimat yang hadir di majlis pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah kurniakan beberapa nikmat kurniaan yang banyak tak dapat kita hitung dan mahal tak dapat kita nilainya. Dan di antaranya pula Allah memberi kepada kita ini iman dan Islam daripada sebesar-besar segala nikmat. Di samping itu pula ia memberi kepada kita ini sihat wal afiah. Dan semoga-moga kesihatan dan afiah ini diberkekalan berpanjangan sehingga kita sampai kepada akhir hayat nanti. Di samping kita kan keadaan kita iman dan Islam sebagaimana firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dengan secara ringkasnya kita kembali kepada apa dia soalan yang dibentangkan tadi, mengenai dengan apa dia huraian mengenai dengan ilmu kalam. Lebih dahulu kita memahami ilmu kalam yang dimaksudkan di situ ialah ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Karena al-Islam ialah nama bagi din, kan? Agama yang kita memeluki ialah agama al-Islam yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan juga agama Allah Subhanahu wa taala innad dina 'indallahil Islam. Kemudian bila kata ad-din juga terbahagi kepada usulnya dan pokoknya, merupakan asasnya dan merupakan bangunan yang dibinakan ke atas asas itu tadi. Sebab itu Allah menyebut innallazina amanu
wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi Allah menyebut sesungguhnya orang yang telah beriman, itu asas. Kemudian berkhilaf di kalangan ulama, iman dan Islam itu apakah suatu ataupun lain. Kebanyakan ulama mengatakan iman dan Islam berlainan tetapi berlaziman. Bila yang beriman tak dikatakan yang beriman, melainkan yang Islam. Karena iman habuan batin, manakala Islam habuan zahir. Sesuai dengan asal, iman ialah at-tasdiq bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar. Artinya kita mengaku hati kita apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah yang benar. Namanya kita ini membenar, tasdik. Bila kita ada dalam hati itu membenar, dinamakan kita ini al-musaddiq, yang membenarkan. Bila yang membenar, dikatalah kita ini al-mu'min. Arti iman kena kepada at-tasdiq, orang yang membenar panggil musaddiq, dan orang yang membenar itulah dipanggil mukmin. Kemudian ditambah pula wa amilus salihat, amal, kerja, itu merupakan zahir. Maka itu dikatakan Islam. Sebab itu ulama mengatakan iman dan Islam berlainan tetapi berlaziman. Manakala orang itu yang beriman, lazim daripadanya Islam. Lazim daripadanya Islam. Apabila itu agama kita dinamakan agama Islam, dinul Islam, maka hubungan dengan din dia ada usulnya, tu kita panggil usuluddin. Dan ada pula furu'uddin. Maka usuluddin tadi itulah dinamakan juga ilmu pada membicarakan asas agama kita itu. Ilmu apabila berlaku tadwin, sudah ditadwin oleh ulama, ilmu itu diletakkan dengan namanya ilmu tauhid. Kemudian di dalam bicara ilmu tauhid semua dia ada munasabah. Kerana ilmu usuluddin itu ilmu sebagai asas tapak bagi agama. Bila sebut perkataan tapak, kita dapat pengertian bahawa rumah yang kita nak membangunkan mesti kita mendahuluikan tapak. Kan? Panggil tapak dah dalam tanah. Kalau kita panggil turut arah asas, kita buat asas. Bila kita salin ke bahasa Melayu, sini panggil apa? Tapak tak panggil? Tapak kita sana pun begitu juga panggil tapak. Kita nak bangun ke suatu bangunan, tengok lagi dalam bandar di sini tu tinggi-tinggi bangunannya, ada sampai 2-30 tingkat ada kan? Lebih lagi ada. Sampai berapa puluh tingkat je. Kau dah tahu di sini. Yang paling tinggi berapa puluh tingkat? Setelah dibina berapa puluh tingkat rumah sini? Untuk bandar. Tertinggi sekali berapa puluh tingkat? Apa dia? 20 lebih lah. Sampai 30. Ada. Itu nak menyata kata tekak yang dibina tu semua panggil binaan atas. Maka semua itu tempat binaan itu dibinakan ke atas. Bila ni panggil al-mabni, bangunan. Binaan. Kita ambil capak Arab, binaan. Bila jadi ke Melayu, bangunan. Maka semua bangunan dia panggil al-mabni. Mesti kena ada al-mabni alaih. Atau panggil asal. Ma yubna alaih itu asal. Panggil al-mabni alaih. Al-mabni alaih itulah merupakan tapak. Untuk dibina ke atas itulah tapak. Jadi kalau asas itu tidak kukuh, tidak kuat, tidak cukup,
Syaratnya maka bangunan di atas itu nanti rusak. Nah, demikianlah din agama hubung kait dengan kerja agama ni banyak. Kerja-kerja yang bersangkut dengan agama banyak sebab panggil amilu. Kita dah ambil daripada Arab amilu beramal. Capur begitu. Tapi kalau kita salin kepada Melayu betul, amilu bekerja. Amilu dengan mana fa'ala, amilu. Amal, fa'al, mihnah, arti kerja. Ataupun kita capur buat kerja. Ada juga orang bercakap kerja buat. Ala kulli hal bahasanya amal arti kerja. Arti kerja. Bekerja masdar, kerja akan bagai-bagai pekerjaan. Itu kan. Bagai-bagai pekerjaan. Semua bagai-bagai pekerjaan tu dibina di atas asas tapak. Anak panggil amilu, kerja. Maka kerja dia kembali kepada dua. Ada amilus salihat, ada pula amilu mampu apa dia muqabil dia, lawanan dia amilus salihat. Salihat, salihat. Itu nak jadikan salihat, salihat kita bentangkan dengan syariat lah. Undang-undang agama kita. Setiap kerja kita dia kembali kepada salihat dan lawanannya salihat. Ikut sama ada kerja bentuk ibadat, muamalat dan munakahat, jinayat, semua tu dia tercabang kepada salihat dan alim dan salihat. Dia panggil muqabil bagi salihat. Maka Allah menyebut innallazina amanu wa amilu, sebut lagi wa amilus salihat. Bermakna ada satu lagi amil, amal yang salih. Nah, kemudian kita kembali kepada asas nak panggil iman tadi ialah tasdik hati. Maka apabila tadwin ilmu bicarakan hubung kait dengan tasdik hati tadi, itu dinamakan ilmu tauhid. Apa tauhid? Asal arti mengesahkan. Mengesahkan. Apa mengesahkan? Mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan punya. Sebab kalau tanya dalam i'tikad, dalam pegangan kita harian, bagaimana kalau di soal kita adakah Tuhan punya? Kita jawab, ya ada. Ini mana kita mengaku adanya Tuhan. Bahasa surat Tuhan kan. Bila kita kembali pada bahasa tepat, Tuhan punya. Kita mengakui bahawa kita ni ada Tuhan punya. Tuhan yang mempunyai. Rabb. Itu Tuhan punya. Tuhan yang memiliki. Tuhan yang menciptai. Tuhan yang menjadi. Tuhan yang mengada. Tuhan yang membela. Tuhan yang memberi rezeki menyangga. Semua tu Allah. Itu tauhid mengesah. Kemudian setelah kita mengakui kita ada Tuhan punya, Tuhan tu yang Maha Esa, juga sembah kita pun hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ilah, panggil ilah. Hak tadi Rabb. Rabb, Tuhan punya. Ilah, apa ilah? Kita terjemah Tuhan juga. Tapi arti dia yang disembah ataupun sembahan. Kita orang mukmin, kita i'tikad Tuhan punya haya esa, yang memiliki, yang memerintah, yang semua tu Tuhan yang esa, dan yang berhak disembah pun esa juga. Sebab tu wa ilahukum ilahun wahidun, Allah menyatakan Tuhan kamu yang disembah dengan sebenar itu ilahun, ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar, wahidun, yang esa. Kita orang mukmin mengesa pada i'tikad Tuhan, mengesa pada berhak disembah. Sebab kita tak sembah lain. Tapi bila yang lain sembah lain pada Allah, tu baik musyrikin. Tapi Allah Taala kata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Syirik di segi sembah lain daripada Allah. Kita tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tuhan punya tadi nama Allah. Tengok kita dak sebut Allah Taala beritahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada
Dia sebut nama dia. Puji-puji hanya bagi Allah. Allah siapa? Rabbil alamin. Tuhan punya segala alam. So kemudian Allah tu juga dia ayat di ayat lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka yakinlah, ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Berarti Rabb tu pun Allah, ilah tu pun Allah. Kalau ada yang mengaku bahawasanya Tuhan yang menjadikan langit bumi itu Allah, tapi apabila sembah yang lain tu musyrikin. Sebab musyrikin Arab, musyrikin dulu bila ditanya siapa menjadikan langit bumi, dia mengakui Allah. Siapa memperjalankan matahari dan bulan, dia mengaku Allah. Ada segi Rabb yang mengaku Allah. Segi Tuhan yang menjadi, dia mengaku Allah. Tapi apabila sembah, banyak yang disembah. Sembah patung. Majusi sembah api. Sabi'in antara sembah bintang-bintang, termasuk sembah matahari, bulan. Ada yang sembah pula binatang, sembah lembu. Ada sembah pokok-pokok. Pendek kata macam-macam lah yang disembah. Maka perkataan yang disembah tu ilah pada luah. Kerana ilah mari pada aliha ya'lahu ilahan ay abada ya'budu. Abada ya'budu banyak arti, kita mengerti sembah. Sebab tu kita mendatangkan ayat Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai segala manusia, ubudu, sembah kamu. Jadilah kamu hamba akan Tuhan kamu. Rabbakum. Siapa Rabbakum? Rabbil alamin tu. Namanya apa? Allah. Kita ibadat pun hanya Rabb, Allah. Kita mengakui Tuhan pun Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Tu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Itu tauhid mengesahkan. Tambah lagi di segi kerana makam ihsan. Tadi iman, Islam, ihsan. Ihsan juga kerana hati. Kalau kita solat kerana siapa? Ada lagi orang bercampur kan? Dia panggil syirik khafi, ada lagi situ. Kerana tu. Kadang-kadang kerana keduniaan, kerana nak kenamaan, kerana nak dipuji, kerana pujian, kerana nak lari daripada celaan. Kita buat kerana tu. Jadi orang panggil masih dalam hati tu syirik, walaupun i'tikad kita dah betul Tuhan yang menjadi segala-gala hanya Allah. La syarikalah, tak ada yang sekutu. Tak ada yang memberi bekah. Kemudian di segi sembah pun kita tak sembah yang lain. Sehingga orang Islam kalau tak sembahyang pakai tak sembah. Bukan kata tak sembahyang di sembah lain tu bukan dia mukmin pula. Hingga tak sembahyang dia kerana segan, kerana malas dia, kerana nafsu dia yang amarah, kerana tu je. Tapi kalau di soal dia, kau tak mengaku ke bahawa solat itu adalah wajib atas setiap Islam? Ya, saya mengaku wajib. Tapi tak sembahyang tu bukan kerana tak mengaku wajib, kerana segan dan malas ataupun halangan nafsu dan sebagainya. Kan? Atau mana kata sembah yang lain tidak. Fardu takdir kalau yang lain mari ajak. Ada kamu tak sembahyang, mari sembah yang aku sembah. Tak mau. Dengan sampai kalau sanggup upah pula. Tak mau. Tu makna kita i'tikad Tuhan hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah, yang lain tak ada. Maka Islam iman masih tetap. Tetapi bila solat ada terbahagi. Ada yang bercampur kerana Allah dan kerana dunia gatif. Campur di situ panggil syirik khafi. Ada pula kerana kenamaan, kerana dipuji, kerana di apa. Bila disebut baik kita suka. Tu apa kata tu kena baiki dengan ihsan. Tu baik mari hak bercara dalam akidah iman tadi, apa akidah cara ke Tuhan tadi, itu masuk dalam cara ilmu tauhid. Manakala bercara hak sahbata zahir, itu dalam fiqh bicarakan. Manakala nak bercara dari segi ihsan, itu dalam tasawuf bercara. Sebab itu menjadi kewajipan atas kita harian. Usuluddin ataupun tauhid, fiqh dan tasawuf.
Tiga-tiga itu mesti di bawah naungan Al-Quran dan hadis. Yakni tempat ambilannya di situ. Bukan ambil dari yang lain. Kan? Dengan jalan nasnya, dengan jalan istimbatnya, dengan jalan isyaratnya, dengan jalan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ulama-ulamanya yang bersih dan suci hati mereka. Baik. Kemudian ilmu tauhid tadi tilik kepada ilmu pada membicarakan mengesa Tuhan, tilik pada situ letak namanya tauhid, munasabah dengan percaraan. Dan panggil usul kerana itu ilmu merupakan pegangan, merupakan tapak bagi segala bangunan. Tapak, sebab tu panggil usul, panggil asas, panggil usuluddin, asasuddin. Sebab tu ada warid pada hadis inna di'amatal bait asasuhu. Sesungguhnya tapak bagi rumah tu dia panggil asasnya. Wa di'amatad din al-ma'rifatu billah wal yaqin. Dan asas bagi agama ialah kenal akan Allah dan yakin. Itulah yang orang dok kata awal agama itu kenal Allah. Ini perkara wakil mesti begitu. Kita nak sembah, bagaimana tak tahu yang disembah? Kan? Tengok setiap kita nak kerja, kita tanya kerja apa? Dan hasilan apa? Pendapatan bagaimana? Cara bagaimana? Nak kerja ni kerja untuk siapa dan untuk apa? Semua kita ada tanya kan? Sebelum pada kita nak masuk kerja. Tu nak tahu. Kalau kita kerja ni nak jadi koli, jadi pegawai, tentu kena tahu bos siapa, tokennya siapa. Kita nak masuk kerja ni kan, paling kurang kita tak sampai lagi dengan bos besar pun orang pembawa kita kenal yang ni pergi kenal yang tu pergi kenal sampai kepada bos besar sekali. Maka kenal itulah Arab panggil makrifat tu. Tiba-tiba kita nak sembah Tuhan tak kenal, mana boleh tak kenal nak sembah. Sebab tu kata awal agama ialah kenal Allah. Supaya kita sebelum ni nak kenal dulu. Tengok nak bercakap, perkenal dulu. Tengok duk kenal dululah. Ni sianu duk perkenal. Tu panggil takrif, memperkenalkan. Ini begitulah juga kita nak ibadat. Mesti kita kena kenal dulu yang berhak ibadat tu siapa? Zat namanya Allah. Bila zat nama Allah, wajib kita kenal sifat bagi Allah tu panggil sifat bagi zat. Makna kita nak kenal, arti kita kenal ke hukum sifat bagi zat. Allah itu mestinya ada. Tu sifat dia. Ada dia, mestinya sedia. Tu percaraan dia. Mesti ia kekal, mesti ia bersalahan bagi sekalian makhluknya. Kerana makhluk kejadian, ia yang menjadi. Mesti ia bersalahan dengan makhluk. Kalau sama, arti ia pun makhluk. Itu jadi satu-satu tu percaraan dia. Kemudian, di dalam percaraan ilmu tauhid tu juga, banyak di kalangan ulama merupakan ujian Allah Ta'ala tergelincir kaki di bab bicarakan kalam. Dan di antara juga ulama usuluddin dia guna dalam dia membicara, dia nak bicara satu-satu masalah dia guna perkataan al-kalam fi bahsil ilm, al-kalam fi bahsil wujud, al-kalam fi bahsil wahdaniyah. Dia guna perkataan al-kalam. Seperti kalau kita mengaji fiqh, babul wudu, dia guna perkataan bab. Terjemah kepala bab dia panggil, buat tajuk kita sekarang panggil. Tajuk yang kita panggil ni ialah kalau Arab terjemah dia panggil. Buat terjemah. Apa terjemah kepala bab tu? Masalah kita mengaji fiqh, babul wudu, ini kita bicara tajuk wudu. Babus salah, ini bicaranya tajuk solah. Babuz zakah, itulah fiqh dia cakap gitu. Bahkan kebanyakan ilmu guna begitu. Kalau nahwu pun babu i'rab.
masalah babul fa'ili, babul maf'ul, dia guna begitu. Kalau sarah pun demikian juga, ini babul mu'tal, babul mudha'af. Masalah dalam ilmu usuluddin, ulama usuluddin dia kata al-kalam fi bahsil wujud. Al-kalam mana? Ini percaraan pada nak membahaskan masalah wujud. Al-kalam fi bahsil qudrah. Ini percaraan ialah nak bicara kudrah. Al-kalam. Oleh kerana ilmu ini dimulai ataupun kita panggil start dengan kata al-kalam, letakkan nama ilmu tauhid tadi ilmu kalam. Itu satu sebab. Dan di antara lain pula sebab dinamakan ilmu kalam kerana ramai di antaranya tergelincir kaki dalam membicara kalam. Seperti orang Mu'tazilah, dia tolak, dia nafikan sifat kalam. Hingga siapa? Bila dia nafikan sifat kalam, maka daripada situ lahirnya masalah pertelikahan yang besar antara ahli sunnah dengan mereka tentang Al-Quran makhluk. Dia marilah masalahnya. Sebab apa? Sebab Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kita maklum kataan tu dah. Quran ialah kalamullah. Kalamullah arti apa? Arti lafaz yang dibaca. Sebab apa? Sebab di berapa banyak dia ambil daripada zahir-zahir ayat yang menunjuk atas Quran itu baru. Di antara lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguh kami Allah anzalnahu telah menurun kami akannya. Dhamirnya klik pada Al-Quran. Maka tepat dia istinbat ambil macam mana? Tengok Allah menyatakan Quran itu kami menurunkan. Maka bila kita kata Allah menurunkan, arti Quran ini bersifat dengan turun. Maka menunjukkan Quran ini makhluk kerana dia menurunkan. Itu kata orang Mu'tazilah. Dan di antara ayat pula, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Bulan Ramadan bulan yang dimenurun padanya Quran. Juga Quran disifatkan dengan menurun, dengan turun. Maka menunjukkan makhluk, kata orang Mu'tazilah. Lalu tu di sinilah ulama Ahlussunnah bangun menerangkan bahawa kalam itu mempunyai beberapa makna. Antara lain kalam dengan makna nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Satu arti. Satu arti lagi kalam dengan makna lafaz yang dibaca. Kita ambil dua pengertian. Itu ulama usul dia urai kita. Supaya nak jaga takut silap kita berpegang mengatakan Quran itu makhluk. Takut kita silap situ, maka dia hurai bahawa Al-Quran ia kalamullah. Jadi kalamullah, kalam dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah. Satu arti. Satu arti lagi kalam dengan makna lafaz yang dibaca. Maka di situ pengertiannya dua pengertian, hukumnya lain-lain. Kalam dengan arti lafaz yang dibaca, iya itu baru. Tengok kita dah baca semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca apa dah? Baca Quran. Quran mana apa? Lafaz yang dibaca. Hak tu hak yang dikatakan kami menurunkan, sungguhnya kami menurun Quran bulan Ramadan, bulan yang dimenurunkan padanya Quran. Quran dengan makna lafaz yang dibaca. Itu barulah. Satu lagi Quran kalamullah dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah. Itu sedia. Siapa iktikad baharu tu hukumnya kufur, bukan sekadar haram, kecuali orang baru, yang orang tak pandai lagi kerana masalahnya gharib sangat, dia panggil dimaafkan, jahil ma'zur. Apabila tahu dah, kita kata lagi iktikad juga
kalam dengan makna sifat yang ada pada zat Allah itu baru, itu hukumnya kufur, bukan sekadar haram. Lalu tu ulama Ahlussunnah bangun menerangkan kalam dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah itu qadim. Bila dimaksudkan makna tu Al-Quranu kalamullah, Quran dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah, itulah kalamullah. Itu hukumnya qadim, tak boleh kita kata baru. Jadi ada orang Mu'tazilah dia nafi yang makna tu, dia nafi. Mana kata tak ada di sini dia. Sebab tu mereka itu tergelincir dari jalanan ahli sunnah. Jalanan ahli sunnah ada kalam dengan makna nama sifat yang ada pada zat. Kamal dia orang Mu'tazilah kata tak ada. Itu orang panggil firqah yang menafikan sifat, tu maksudnya kita panggil. Yang terbit satu lagi Mu'tazilah Mu'attilah, yang mengkosong, yang menghampakan. Apa menghampakan? Tak, kalau iktikad dia tak ada sifat kalam pada zat yang nafikan, tidak ada, maka itu panggil Mu'attilah. Maka iktikad dia macam mana? Allah yang berkata dengan zatnya. Dia kata itu. Adapun ahli sunnah, Allah yang berkata dengan sifat kalamnya. Itu beza, itu beza. Orang Mu'tazilah Allah yang mendengar dengan zatnya. Kita ahli sunnah Allah yang mendengar dengan sifat samanya. Orang Mu'tazilah Allah yang melihat dengan zatnya. Ahli sunnah Allah yang melihat dengan sifat basarnya. Itu beza. Allah yang berkata dengan zatnya, Mu'tazilah. Ahli sunnah Allah yang berkata dengan sifat kalamnya. Sifat kalam itulah diterjemahkan dan dihurai dalam usuluddin. Apa kalam? Artinya satu sifat yang wujudiyah, yang qadimah, qaimatun bizatihi ta'ala, allazi laisa biharfin wala sautin. Itu duk hurai di sana. Tu nama sifat yang ada di zat Allah yang qadim, yang berdiri, yang ada di zat Allah, yang bukan ia huruf dan bukan ia suara. Nak terjemah salin bahasa Melayu macam mana? Kebanyakan kitab Jawi dia terjemah kalam arti berkata. Allah yarham pada ayat Al-Baqarah, ya salin pada yang menyalahi dengan ulama dulu terjemah berkata, ya salin berubah arti berkata. Tujuan besar nak beza situ sifat dengan yang panggil kata ta'alluq atau bersama ratus sifat. Ini halus percaraan. Tak kalah halus percaraan, banyak tergelincir ulama Islam. Apa dia? Masa tu gelincir kaki tetap bicarakan kalam. Lalu letakkan nama ilmu tauhid juga dinamakan ilmu kalam. Tu sebab. Jangan kita besar ilmu kalam ialah berit Yunan, jangan begitu. Itu bukan murah. Sebab itulah ulama membicarakan sebab dinamakan ilmu kalam sampai kepada 6 sebab. Di antara sarah maqasid bagi Syekh Sa'ad At-Tabtazani, dia hurai di sana. Tetapi apakah sebab ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam? Ada dalam apa dia tulisan saya pun ada sebut dalam kitab Mizan. Saya sebut situ kitab Mizan sebab dinamakan ilmu kalam. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid dipanggil juga ilmu kalam. Apa sebab? Tu dia. Terjemah di sanalah dalam kitab ada sebut Mizan. Itu di antara. Jadi jangan apa dia tiba-tiba orang tak faham apa dia menyalah arti ke panggil. Dia salah guna ni satu kesilapan besar lah. Semua barang Allah Ta'ala jadi itu ada faedah, ada manfaat. Tapi bila kita salah guna jadi rusak. Allah penama Allah Ta'ala kata khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala menjadikan barang dalam bumi ini semua lakum. Abah berkata lakum, la lilintifa' dia panggil. Untuk, kita saling Melayu kata untuk kan. Dia berkata untuk ni mana untuk kamu ambil manfaat. Manfaat bagai-bagai. Makanan ambil manfaat dengan makan, ambil manfaat dengan minum, ambil manfaat dengan pakaian, ambil manfaat dengan duduk, diami, rumah.
ambil manfaat tempat solat, beribadat, tengok masjid dan kebun tanah, ambil manfaat dengan cocok tanam dan buat bekas rumah, macam-macam manfaat. Hatta segala makanan minuman semua Allah Ta'ala tak menjadi lakum. Hatta benda-benda yang haram dimakan pun ada manfaat. Api ada manfaat untuk membakar, menghanguskan, memasakkan. Dan air dan apa lagi saja semua ada manfaat. Binatang yang buas, binatang yang besar, setara mana pun ada manfaat. Ambil manfaat dengan fikir. Ular disebut ular kalau ada dalam akhirat, maka di dunia juga Allah Ta'ala menjadikan ular yang bisa tak nanti pagu sembuh bisa tu pun ada rosak dah. Buat gitu pun Allah bisanya. Ni ular dunia, apa kata ular akhirat. Ini ambil manfaat dengan fikir. Semua Allah Ta'ala jadi ada manfaat. Dia panggil semua ada guna. Kemudian bila kita salah guna, ini kita lah taksirnya. Supaya Allah Ta'ala menjadikan tangan kita ada manfaatnya, boleh mencapai dalam kita berjalan, boleh apa panggil gini, buat gini, panggil apa sini, panggil apa ni, kita berjalan tangan gini, panggil apa, melengah, melengah, agar kita sana panggil menimbang. Tu kalau melengah ke sana mana jalan lagu ni, tu buat upo yang apa, sampun jalan melengok-lenggang dia panggil kita. Kalau macam ni sana kata melimpah. Antara lain cuba kita kalau kena ikat, kita kena gari kan, kita kena ikat, kita berjalan macam mana? Apalagi bunga pula tangan digari, Allah, macam mana? Susah sekali. Ikat gari depan atau gari belakang. Apalagi digari dibelenggu, panggil dibelenggu, bahasa surat dibelenggu, gari tangan belenggu di sini. Pas suruh bunga, macam mana? Suruh berlari, susah. Ini tangan. Antara lain pada menjemput, capai, mengambil, menolak, memenahankan sesuatu, apa mai kita boleh pertahan dengan tangan. Ada petani panggil tepih dengan tangan. Kan? Itu di antara faedah. Boleh mencapai. Kalau rusak tangan, susah. Ini untuk tiba-tiba kita salah guna. Macam mana salah guna? Ambil curi. Kita salah guna tangan. Salah guna, curi, ambil dengan tidak halal, kaki langkah ke tempat maksiat, salah guna, mata, telinga, semua ada manfaat. Kita salah guna, kira salah. Begitulah segala makanan, minuman, kita dibolehkan. Tiba-tiba kita salah guna, buat jadi mabuk, kita minum. Salah guna. Dadah ya ada untuk dia. Semua tak ada untuk, ada manfaat semua kan, dadah ada untuk dia. Tiba-tiba kita ambil buat mabuk, kita salah guna. Itu masalah salah guna. Demikianlah akal kita Tuhan jadi antara untuk berfikir. Fikir ke arah mana? Kita fikir ke arah nak melakukan kejahatan, fikir kita tu pun dah salah. Sebab tu Allah Ta'ala, wallahu alimun bizati sudur, mempunyai dada. Dada kita ada khayal, ada lintah kepada apa? Semua dia tahu. Ini supaya kita kembali kepada agama untuk membaiki zahirnya, batinnya. Batin pula i'tikadnya, dari segi akidahnya. Sebab itulah kita kena mengesahkan akidah. Berjalan nak mengesah, kita lah berjalan di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Berjalan atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Tengok, kita contohkan. Sebab Allah Ta'ala panggil pada agama, panggil jalan. Banyak sekali dalam Quran kan. Ud'u ila sabili rabbik. Muhammad, panggillah, ajaklah, serulah segala manusia umatmu. Ajaklah, ajak ke mana? Ud'u ila sabili. Allah firman, ud'u ila sabili rabbika. Serulah, yakni akan segala manusia. Maf'ul dia. Serulah akan segala manusia ila sabili rabbika, kepada jalan. Tengok kita guna jalan. Wajahidu fi sabilillah. Melawanilah kamu kerana jalan Allah. Dia guna jalan. Apa? Agama.
Kan? Dia panggil jalan. Jadi bila dia panggil jalan, apa tu? Dia tasbih, dia panggil majal. Dipinjamkan cakap perkataan jalan yang kita fahamnya ni lah jalan untuk kita berjalan. Kemudian dia panggil kepada agama tu jalan. Muajak Muhammad kepada jalan Tuhanmu. Maka apa sebab ditasbihkan dengan jalan? Karena sesat jalan tak sampai kepada maksud tujuan kita nak pergi. Apa lagi tak tahu jalan. Macam kita main sini, kita tak tahu jalan. Kemana pun harap yang membawa. Yang membawa tu yang tahu jalan. Sebab dia bawa potong gitu, potong. Jalan segala jalan, tahu ke mana nak pergi kan, banyak sangat jalan. Tu maka dalam agama tu jalan. Maka pecahan jalan tu banyak sangat. Jalan. Macam tengok ni lah mana besar ni berkarut-karut jalan. Kalau tak tahu jalan, maka tak berani nak keluar pada rumah, nak pergi ke mana tak tahu jalan. Tengok. Berjalan kaki, jauh kita nak pergi ni macam sini tempat duduk sini gombak ke berjalan kaki Allah. Tak sampai lah. Hari ni masa ni tak sampai lagi. Jalan dengan kenderaan. Kenderaan tak tahu jalan mana nak pergi. Lekok yang ni nak pergi di situ, kena pergi kok ni. Di situ ya. Tapi dah tak ada jalan ke situ. Kena pusing. Mari. Ni je. Jalan je pasal tu. Jalan macam tu. Kalau selalu buat ni tak boleh salah. Tengok. Ini begitulah agama. Ini turut jalan je. Jalan yang salah banyak jalan. Sebab tu kalau kita tak mahir juga, nanti kita sesat jalan. Sebab tu Nabi besar sangat sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dia tahu dah. Allah Taala beritahu dia umat dia akan pecah di beberapa jalan. Buka jalan baru, buka jalan macam-macam jalan. Dia tahu dah sebab Allah Taala beritahu ke dia, dia pun beritahu pada umat. Tengok kita bila kita mengaji hadis dalam bab tu, kita dapat hadis dan kita pun selalu dengar dibaca hadis selagi berpecah umatku. Tengok dia royak. Masa dia ni dia royak dah, selagi berpecah oleh umatku, Allah wahyu kepadanya. Supaya kita mengaji dalam media ilmu falak, ilmu apa, maka dengan ilmu kita dapat tahu bulan sekian, jam sekian, malam sekian akan berlaku gerhana. Dalam masa, maka masanya sejam 2 jam. Apa tahu dari mana sedangkan perkara akan datang? Ini tahu dengan melalui kaedah bahasa ilmu. Kan? Itu dia. Tahu dengan kaedah ilmu boleh cerita. Bukan arti mana kita tahu bahawa gaib mana-mana pada Tuhan, bukan, tahu melalui kaedah. Tengok remaja pula boleh buat kalender. Hari ni jam sekian syuruk. Kan? Itu melalui ilmu. Dan jam sekian, minit sekian, ghurub raib matahari. Masuk waktu zuhur, licik, jam sekian, 1 berapa minit masalah. Itu dah dari mana? Sedangkan barang akan datang esok pula, siapa setahun boleh cerita. Bulan tu, jam tu. Akan perhati matahari. Ini apa yang ilmu yang ditunjuk ajar oleh Allah Ta'ala melalui sabab. Kan? Kita mengaji cara ilmu falak, cara jalan matahari, kita dapat tahu cara tu. Juga kita tahu dalam apa? Ilmu sains, kita tahu dalam cara tu. Ikut kita mengaji ilmu apa? Kenapa? Allah memudahkan kepada hamba-Nya dengan buat tertib dia pelaturan. Tapi bila dia nak zahir kekuasaan dia, tak tahu. Ahli kajian pun tak tahu kata apa nak berlaku esok. Ahli kajian tak tahu kata apa nak berlaku lusa ataupun bulan depan. Duduk dalam keadaan biasa, tiba-tiba gum berlaku. Ahli kajian tak tahu. Ini Allah Ta'ala beri kekuasaan. Dan pula tandanya sayang Allah, kadang-kadang kita ni bila setahun, 2 tahun, sampai beratus kita tahu, kadang-kadang nak main ujub dengan tahu itu. Kadang-kadang nak main berasa besar dengan tahu, segala-galanya tahu. Kan? Itulah di antaranya. Sebab itu Allah nak tunjukkan, sekaligus kita suka kata jin tahu yang gaib. Tapi tengok, dia takut pada Nabi Sulaiman. Allah mematikan Sulaiman setahun, jin tak tahu. Kau duk bekerja sampai-sampai Sulaiman rebah. Mati. Bila dihisap, dikira nak tahu kata bila dah, masa mana dah Sulaiman tu mati.
Kira tengok kena tukar dia patah dimakan anak-anak, maka dia ambil anak-anak, dia makan. Tengok dalam masa kalau tu 1 jam dia makan sampai ke mana, 1 minit satu tu sampai ke mana, maka dia kira-kira hisap-hisap, berarti setahun dah. Ini Allah nak menzahirkan jin yang kalau mudah suka kata jin tahu gaib, ya suka aja. Tak ada siapa tahu ya gaib. Alimul ghaib, Allah dia tahu gaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa, kecuali Allah beritahu liman irtada min rasulih. Itulah. Maka boleh kita tahu secara hukum adab, belajar cara adab, ilmu cara macam ni kan, tahu kaedah gini, boleh kita kata kaedah begini. Itulah di antaranya. Maka ilmu usuluddin, ilmu cara akidah untuk membetulkan pegangan kita kerana jalan banyak sangat. Itulah dihantar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam membetulkan, mengajar, menyuci, membersih. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu dia. Maka bila tak adanya rasul, kerana kita maklum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata anal aqib, akulah ya akhi allazi la nabiyya ba'di, tidak ada dah selepas aku itu nabi. Itu dia bagi gambaran dah. Tidak ada selepas pada aku tu nabi yang diutuskan untuk umat. Tak ada dah. Akulah al-aqib, dia kata. Jadi di situ kalaulah timbul mana-mana orang mengakui diri jadi nabi, kita ingat pada ini salah, satu pengakuan yang salah. Kalau mengaku aku adalah nabi, ikutlah nak kata nabi apa pun, apa nak kata macam mana pun, kita sudah ingat dah pesanan dia kata, aku adalah al-aqib, yang tidak ada nabi selepasku. Tapi lepas pada dia mati sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak mengaku diri jadi nabi, mengaku diri jadi rasul. Musailimatul Kazzab, antara Tulaihah, siapa perempuan ada juga mengaku dia adalah nabi. Tengok, walau bagaimana pun ia menyata dah nabi tidak ada selepasku. Apabila ada pengakuan begitu, ada juga yang menerima, bukan ramai yang turut Musailimatul Kazzab. Ingat siapa berlaku peperangan besar antara mereka dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, menghantarkan tentera untuk panggil kembali supaya klik kepada iman yang sah. Bukan main tu. Kerana ayat tu, bila pengakuan ada, walaupun Nabi dah kata sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi selepas aku, bila ada pengakuan banyak diterima. Ada kata setiap dia gugur ada yang memungut. Apabila gugur terhempas ke bumi, ada yang memungut. Kita tak mau, ada yang mau. Bangkai yang mati bulat, kita tak, ada yang memungut juga. Buah yang buruk kita tak mau, ada yang juga mau kepada yang buruk. Ini mana setiap yang gugur ada yang mau. Sebab itulah untuk menjagakan kita jangan tinggal, iaitu pula kepada ilmu yang ditunjuk ajar oleh para ulama-ulama, yang mereka itu walaupun tak sepak dengan mereka, tapi karangan-karangan mereka dengan bersih ikhlas mereka tinggalkan karangan. Bila mereka tinggal karangan, kita orang kamu dia penyambung membaca, mengguna kitab karangan mereka adalah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata ulama, al-ulama warasatul anbiya. Allah pula dia mengiktirafkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pengiktirafan daripada Allah, lagi pula jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan ulama hanya ikut. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi ala kulli hal para ulama mereka mendidik, mengajar, kita orang bawahan ikut. Maka kita ikut mana-mana satu daripada orang al-sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, semoga kita selamat, namun kita berjalan atas jalan. Dan Allah guna juga agama, guna dengan habl, tali. Sehingga dia kata wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kamu dengan tali Allah. Ibarat dengan tali. Maka ditafsirkan apa tali? Ada tafsirnya agama Allah.
Juga ditafsirkan tali Al-Quran. Panggilkan tali. Maka sebut tali ni kita faham juga tali ni kita banyak sangat. Tengok bila naik gunung nak apa kadang-kadang ikat tali gantung. Naik pokok pun kadang-kadang bawa pakai tali. Kalau di patah dahan dan sebagainya, maka kita tergantung dengan tali. Tali pula tali yang kukuh. Nah, al-urwatul wusqa lam fisama laha. Tengok macam-macam dia sifatkan agama Quran. Lagi pula dia panggil Al-Quran hablum matin, tali yang kukuh, teguh. Bukan tali yang tak kukuh. Semua kita berkata. Tapi oleh kerana kita awam, kita tak apa maksud dari orang yang awam, kita tak pandai cara nak ambil hukumnya daripada Quran sendiri, kita tak pandai nak ambil hukumnya daripada hadis sendiri. Itu wajib atas kita soal tanya kepada yang pandai. Yang pandai menjadi kewajipan, terangkanlah bila mereka itu keliru. Itu kewajipan. Kalau kita orang pandai sengaja mengelirukan haram di atas kita, mengelirukan orang lain. Sahabat Islam dia ajar terang, agama yang terang macam lampu terang. Tiba-tiba kita mengeliru, itu bukan ada sifat agama. Apa nama asal agama kita? Terang. Tengok. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin, tengok yang terang. Itulah di antara. Itulah apa dia kita kembali simpul pada yang awal tadi, yang sebenarnya ilmu usuluddin, asas pegangan bina di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Itu bagaimana pesanan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian huraian caranya dihurai oleh para ulama. Masa dia cakap, bila tanya dia jawab. Kemudian cakapan dia maklumlah cakapan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim. Cakapan pendek tapi isi kandungannya begitu sangat luas. Supaya cakapan Quran sedikit cakapan tapi isi kandungan luas. Maka yang menghurai ialah kena ahli dalam medan. Para ulama. Itu keahlian. Sebab kita tafsir dengan bukan ahli salah. Man fassara al-Quran bi ghairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsir Quran dengan tidak ada ilmu, silakan tempat kediaman daripada neraka. Bukan main. Abang tu tak ahli, jangan. Kita nak tafsir, kita kena rujuk kepada kitab ulama, kitab tafsir yang menerangkan ayat ini turunnya, ayat ini maksud ini, jaga murad khaf, jaga khaf murad ulama hurai. Lepas tu bila di kalangan ulama ada khilaf, rahmat bagi kita. Itu dia. Jangan ikut rasa salah kita tafsir, walaupun jika betul kena secara kebetulan kita bukan ahli. Sebab itu kita kena rujuk. Itu juga hadis, bila kita bicara hadis kita kena kembali pada syarah-syarahnya. Jangan semata-mata kita bukan ahli, tak boleh. Kita kena pulang kepada syarah-syarahan dia, telah disyarah oleh ulama. Itulah. Kemudian dia jaga pula dalam syarah dia jaga. Ini makna yang sah, itu makna yang tidak sah. Itu dia jaga semuanya. Maka sebab itulah kita nak boleh pergi merajaah pada kitab kita itu, kita kena mengaji kaedahnya. Kaedah. Supaya kita nak pandai tahu dalam ilmu apa saja, kita kena tahu kaedah dia, kan? Tahu kaedah begini. Begitulah kita nak rajak pada kitab, nak tahu kaedah ibarat kita. Itulah dia mengaji ilmu alat tu. Itu mengaji ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu mantiq, tu ilmu badat, ilmu arud, ilmu usul tafsir, usul hadis, mustalah. Itu semua merupakan alat ilmu. Nak tahu kaedah supaya kita nak baca. Kalau tak ada kaedah, dia panggil jadi terharulah. Kelirulah kerana kita tak ada kaedah, dia panggil. Tak ada kedudukan yang tetap. Gato kita. Itulah menjadi keliru. Itulah. Lepas tu ditambahkan nama ilmu kalam sebab tadi. Antara sebab kerana ulama usuluddin bila nak cakap satu-satu masalah dia kata al-kalam fi. Al-kalam fi. Dan juga kerana tergelincir ramai dalam percaraan ilmu sifat kalam, letakkan juga ilmu kalam. Seolah-olah letak nama ilmu kalam ni, kalau kita sekarang letak papan tanda tulis di situ awasilah. Ibarat itu. Tempat-tempat yang liku-liku, tempat
tempat yang banyak sangat kemalangan tu ditulis awasilah. Di sini banyak kemalangan. Supaya kita pemandu kereta poin semua sekali sampai di situ kita berhati-hati. Orang petani kata beringat. Sampai situ beringat. Sampai orang petani dia guna bahasa mana? Beringat nah sampai situ. Di situ tempat makan orang. Tanya panggil. Oi, apa makan orang? Ada juga tempat makan orang. Tapi balah je tanya tempat makan orang. Macam Kelantan tu lah. Tempat makan orang. Apa tempat makan orang? Nak ayat kita tempat ni tempat sangat berlaku kemalangan. Lalu belakangnya, lalu apa kadang naik seorang di depan nampak macam orang lintas jalan kita pun break terkejut. Walau tak ada apa. Maka panggil tempat apa macam tu? Tempat puaka. Tempat puaka. Berarti kalau kita lalu slow lah kelajuan kita di situ. Sini banyak sangat tempat kemalangan. Tulis awasilah. Seolah-olah kata ilmu tauhid sebenarnya ilmu usuluddin, tapi letak juga nama ilmu kalam salah awasilah. Kerana cara sifat kalam banyak gelincir orang-orang mana. Itu ibarat. Jangan tafsir ilmu kalam ni gerik dunia itu silap. Salah tafsir tu. Maka orang tak faham pula. Ilmu tu ilmu gerik dunia tak boleh mengajar ilmu falsafah. Walhal tak kata falsafah. Sebab masuk falsafah lagi, falsafah belok, ulama bangun juga ambil falsafah yang membuat dah. Dia bagi. Itu lah. Yang ulama dia jangan mencuci. Cuba kita misal ke contohkan begini lah. Pakai sabun, mari di luar. Sabun mandi. Kita panggil sabun, ada sabun kan. Sabun mandi, bau sedap macam apa dia, sabun Lux. Itu kan masyhur lah sabun tu kan. Dulu sabun Lux. Sabun Lux ni bau harum apanya suka orang pakai. Data-data di akhir-akhir ni ternyata bahawa dengan maklumat sungguh ke tak sungguh tu Allah alam. Dengan maklumat kata apa dia sabun ini ada campurannya apa dia lemak babi ataupun minyak babi ada dapat kata begitu. Kita pun tak tahu lah hakikat. Bila ternyata kata ya sungguh ada orang tengok, ada orang periksa tengok dapat dia juga. Maka sabun ini haram dipakai. Maka ulama baru jagalah. Dulu dah belum nyata, apa lagi? Sabun kita suka baik. Pakailah sabun untuk mencuci diri. Apa diri sabun sendiri bercampur dengan air najis. Mana kita nak mencuci kita? Sabun tu najis. Kan? Lalu tu nak tahu mana ulama mau jaga. Bila masa babi kita tahu babi ini adalah haram, ini lemak, ini hukum, kita pun tak pakai. Begitulah pegangan mari ulama jaga. Tak timbul dia tak jaga. Buat timbul apa dia jaga. Ini pegangan ni salah. Pegangan macam ni ini silap. Ini ulama. Falsafah masuk mari, dia ambil falsafah. Ambil mari dia. Yang ni silap. Yang ni kata ini silap. Setiap yang ada mesti tepat. Perkataan ini silap. Perkataan ini umum. Betul. Kalau kata setiap maujud makhluk mesti baru. Setiap maujud makhluk mesti bertepat. Itu betul. Tapi kalau kita lak setiap maujud mesti bertepat, itu dia bagi salah. Kerana umum. Mana umum? Setiap maujud termasuk Allah. Termasuk makhluk. Allah maujud, makhluk maujud. Setiap maujud mesti bertepat. Berarti Allah pun bertepat. Ini panggil falsafah tu qadiyah tu silap. Maka ulama kamu jaga. Kaedah mantik jaga situ. Faktanya setiap makhluk mesti bertepat. Itu okey ke sini kata. Kerana kata setiap maujud nak yang lagi nyanyi itlaq gitu. Setiap maujud yang makhluk, yang makhluk semua tu bertepat. Okey. Kalau itlaq setiap maujud mesti bertepat, tak okey. Kerana umum. Ini semuanya ulama bicara. Ulama Islam tu bangun bicara. Dia tengok perkataan dia tengok bahan. Ini silap dia jaga. Tu sebab itulah kalau tidak timbul syubhat tu datang cukup dengan Quran dah ada. Cukup. Tapi bila kerana datangnya timbulnya masalah itulah. Itulah di antaranya urai agaknya panjang sedikit. Selepas itu kita sambungkan kepada soalan berikut.
soalan seterusnya, bolehkah solat semasa azan? Bolehkah solat semasa azan? Di situ kita lihat dulu. Kita lihat bolehkah solat di semasa azan. Sini kita kena tafsil, fafihi tafsil. Padanya soalan tadi ada huraian. Ada panggil solat ketika tafsir juga, ketika azan juga. Ada kita masuk lagi Allahu Akbar. Sudah kita takbir Allah azan. Panggil solat ketika azan kata. Ada juga masalahnya apabila kita nak sembahyang kebetulan azan. Tak sempat kita takbir azan dulu. Kalau kita takbir juga panggil solat ketika azan ke tu kan? Tu satu rupa. Maka yang dimaksud tanya tu hak mana tu? Barangkali hak yang tanya tu nak kepada kita naik ke atas masjid dan umpamanya tengah-tengah kita dah nak solat, kalau kita guna usalli pada dulu kan, masalah nak amangan belapa usalli sunnata, masalah usalli sunnata tahiyat Allah muazzin solat. Situ hak nak tanya hak tu. Ada pun kita Allahu Akbar azan. Itu namanya solat ketika azan. Tapi selepas kita takbir baru azan. Itu tak ada musyikil lah. Musyikil tadi. Maka ni aulanya kita tunggu dulu sekejap. Nak ambil kelebihan dengan jawab azan. Tu ya. Kalau soal boleh ke tak boleh? Ya boleh. Boleh. Kita naik orang Allahu Akbar lah kita pun Allahu Akbar. Ya boleh, tak ada halangan. Sah, tak ada halangan. Tapi kita luput ataupun rugi sebahagian tentang jawab azan tu. Kan dalam azan apabila muazzin berkata, kamu katakanlah seperti muazzin yang berkata. Muazzin kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Muazzin dapat pahala dari segi azan, kita yang mendengar dapat pahala dari segi menjawab ke azan. Jadi kalau kita solat, luputlah satu sunnah. Kan? Seaulanya kita tunggu dulu. Selesainya azan, doa apa sudah kita dapat fadilat dari segi jawab azan, dari segi doa selepas azan. Barulah kita takbir. Itu aulanya. Tapi kalau soal boleh ke? Ya boleh, tak ada salah apa, tak ada haram apa sekali. Karena jawab azan tu hukumnya setahu kita wajib ke sunat? Sunat. Tinggal ya sunat haram ke? Kalau haram tak makna bukan makna sunat lah, tak faham makna sunat. Mana sunat ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dalam ilmu sabaqah dia beri tarikh. Barang yang dijanji beri pahala apabila mengerjanya dan tidak dijanji dengan siksa apabila tinggalnya. Itu sunat. Sunat kita menjawab azan. Ini apa kesempatan dah, peluang dah untuk kita menjawab. Kita tinggalkan peluang yang emas itu, rugi namanya. Haram tidak. Tak ada menghalangkan sah solat. Kalaulah kita kata ada orang mengatakan tak boleh kita nak sembahyang ketika azan, yakni aulanya jangan kita sembahyang supaya kita nak ambil peluang untuk menjawabkan. Sudah selesai doa Allahu Akbar, itu bagus. Kalau soal boleh, bukan tak boleh. Itu je. Baik. Seterusnya, jika saya berhutang dengan seseorang, apabila tiba masa nak bayar hutang, orang yang saya berhutang itu tidak dijumpai. Apakah yang saya perlu buat untuk melunaskan hutang tersebut? Baik, masalah kita tegak hutang. Dan kita daripada awal lagi berhutang, kita letak hatinya nak berhutang, serta pula azam hati mau bayar. Kan? Maka berhutang kita kerana hajat kepada berhutang dan hati pulaknya nak bayar, maka berhutang itu dikira masuk dalam perkara baik bukan tak baik. Sampai masa ditimpuhkan berapa lama, sebulan ke 2 bulan ke, mengikut keadaan janjilah timpuh. Sampai masa timpuh dia panggil dainun halun, hutang yang sudah sampai masa. Ada pun hutang yang belum sampai masa, dain muajjal. Kita berhutang janji sebulan, sekarang baru 25 hari, 29 hari, dia panggil dain muajjal, dalam tipuh lagi.
Sampai 30 hari ataupun sebulan cukup, maka sampailah masa dainun halun, hutang yang sudah sampai masa bayar. Kita pun nak bayar. Tiba-tiba pergi nak bayar, tak dapat, tak jumpai dengan tuan punya hutang. Tuan punya hutang tak dapat. Maka di situ kita tunggu. Simpan untuk bayar hutang. Kemudian tak jumpa tuan, katakanlah tak jumpa tu, tuan punya hutang masih ada kan? Masih ada. Tuan punya hutang masih ada. Masih ada cuma tak jumpa. Tak ada apa, tak ada taksir balik kita. Kita nak bayar tapi tak jumpa dia. Kita tunggu. Mungkin ada pergi ke mana-mana, musafir dan sebagainya, kita tunggu. Kalau kita kata didapati ia mati, maka bayar kepada warisnya. Bayar kepada warisnya. Ni dia belum mati, tahu-tahu belum mati, cuma dia tidak ada di rumah dan sebagainya, dia pergi ke mana-mana. Tanya-tanya tak tahu ke mana. Tunggu. Tunggu. Itulah. Lepas tu tengok keadaan pula lah. Sampai ke mana tunggu. Pasal hutang wajib bayar. Wajib bayar, kecuali ia menggugur kepada ibra'udain, lepaslah kita. Selagi mana tak ada maklumat melepaskan hutang, selama itu kita terutang. Katakan kita buat masalah lagi, fardu takdir tak jumpa, sampai bila tak jumpa, katakan begitu, tak ada maklumat mati, katakan, maka kita berazam di hati, jumpa tuan aku akan bayar, azam begitu. Kalau dapat maklumat mati, bayar pada warisnya. Jadi kapsako. Itulah di antara. Jadi pendek kata, bila kita letak hati niat kita tu baik, berhutang dalam agama kita hanya dibenarkan berhutang, dan disuruh pula kebajikan balik orang bila nak berhutang kepada kita, kita ada kemampuan untuk berhutang, sunat tolong baik besarnya. Sampai ada riwayat beri berhutang lebih afdal daripada hadiah sedekah. Muskil kita sekaligus. Mana muskil? Sedekah. Sedekah kita beri terus atas kuasa nak kepahala. Hadiah kita beri terus atas kuasa nak menghormati, ta'zim. Hebah kita semata-mata beri dengan ikhlas, kita beri, tak ada kata nak pahala, kata nak hormat, panggil hebah. Ala kulli hal, masa dalam umum ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian satu orang tu dia kata darurah bahajat kepada berhutang. Dia mari sama kita nak berhutang. Kita beri berhutang. Masalah wa ta'awanu 'alal birri, kebajikan besar. Sehingga dikatakan lebih pada sedekah. Bagaimana? Sedekah kita beri berhutang, wajib atas yang berhutang bayar. Yang terima sedekah tak ada wajib bayar. Bagaimana yang lebih beri berhutang? Kerana ilatnya antara lain orang yang berhutang itu dia tidak berhutang kalau tidak ada hajat, maka dia berhutang kerana berhajat. Ada pun sedekah, terkadang orang yang kita sedekah dia tak ada hajat pun, tak ada hajat sangat, hajat tapi tidak begitu sangat. Ada juga terkadang ada pun orang yang nak berhutang ni kalau tak berhajat dia tak berhutang. Apabila begitu, tilik pada situ ni kelebihan kita beri berhutang. Kita beri berhutang. Kemudian apabila berhutang, balik orang yang berhutang pula dengan cepat hajat dia berhutang, maka tak ada salah. Nabi sendiri SAW berhutang kan. Dia nak ambil nafkah pada isteri, dia berhutang makanan daripada Yahudi. Tengok, dia nak ajar muamalat dengan kita, tak ada masalah. Dia berhutang hak Yahudi. Di samping bukan berhutang saja, berhutang di samping gadai pula. Baju besi aja dia pakai, dia gadai. Tengok, ini semua nak ajar kepada kita umat. Dia gadai pula. Hingga siapa kata riwayat, dia mati dengan tergadai begitu. Ali tebus katanya. Itulah di antara jadi pengajaran kepada kita umat. Kemudian balik kita yang berhutang ini, hati kita bersih. Bersih tak? Kita berhutang, azam nak bayar. Ada juga orang buat rupa berhutang tak mau bayar. Dia juga macam tu. Dia panggil belok dari awal lagi. Atau haram dia berhutang lagi dah. Haram dia berhutang. Pendek kata, berhutang dengan beri hutang dia ada hukum. Ada sunat beri, ada terkadang wajib beri, ada terkadang harus, ada terkadang tak harus beri berhutang. Apa ada? Tengok di masalah. Itulah. Jadi
Jadi kesimpulan soalan tadi, kalau tak jumpa itu hutang, kita tunggukan. Azam kita bayar. Jumpa bila bayar. Itu. Apakah maksud dayus yang sebenar? Dayus. Maknanya orang yang tidak ada cemburu. Dalam apa dia, dalam agama. Sebab cemburu itu satu sifat lebih. Saya ingat datang waris pada hadis, la ahada aghyaru minallah. Tengok dalam hadis sebut secara balaghah, tidak ada seorang lebih cemburu dari Allah. Tidak ada seorang lebih cemburu dari Allah. Bermakna kita kena ada sifat cemburu. Tapi bila sebut perkata tiap-tiap satu, ingat kaedah ulama al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Cemburu. Bila cemburu tidak terlalu terlampau siapa membawa pada sengkau buruk pada orang lain tu kena jaga. Maknanya cemburu mesti ada. Cemburu daripada barang maksiat itu mesti kita ada. Diri kita sendiri kita kena cemburu. Tu. Sebab tu kalau dia ajak kita pada tempat-tempat yang tak sesuai, saya minta maaf. Saya tak harap diri saya sendiri. Dia panggil cemburu balik ke diri sendiri. Begitulah dengan ahli kita. Ahli, maksudnya ahli, isteri dan orang di bawah jagaan kita. Termasuk anak-anak. Maka kita mesti ada cemburu. Bila tidak ada cemburu, terkadang membawa kepada dia panggil kata melampaui. Melampaui. Tu asal cemburu tak apa. Dia zaman jahiliah dulu tu dia tak ada cemburu begini. Dia terkadang di zaman jahiliah dulu dia hantar isterinya dan anak perempuannya supaya melakukan zina dengan orang-orang kenamaan. Dia nak ambil apa kita panggil, nak ambil nasab. Kalau orang tani panggil nak ambil bakor. Sini panggil tak bakor, cakap tak bakor, keturunan. Masalah yang ni orang lebih, orang bakar lebih, petani kata. Nasab keturunan dia tu lebih, maka orang ni orang biasa, maka dia sengaja melepaskan anak dan isteri dia supaya pergi dia zina dengan yang tu. Bila mengandung nak jadikan anak dia. Sebenarnya dia nak pada keturunan. Tu tayus tu. Tu membawa pada kalau itu maksud tak pada zaman jahiliyah. Oleh kerana perkara itu berlaku di zaman tu, menurun mari sampai Allah Ta'ala, kerana cemburu itulah dia kata wala taqrabuz zina. Maksud benar betul zina tu. Kalau tu zahir nak kata wala taznu. Nanti itu zahir nak. Jangan kamu zina. Tapi nak larang zina, larang dihampiri lagi lah. Itu cemburu. Seolah macam kita ada apa dia nasihatkan anak-anak kalau kita ke kampung. Jangan main di tepi batas tembok dan jalan. Jangan. Banyak kereta lalu lintas nanti bahaya. Kita jangan main di tepi. Maka ini panggil sangat-sangat lah. Jangan main di tepi. Bukan mampu kata jangan di tepi, di tengah jalan tak apa. Bukan begitu. Kena dia faham sikap dia tu. Dia larang tak main di tepi jalan. Di tengah jalan tak apa. Itu bukan arti begitu. Di tepi tu jangan, mana tengah lagi aula. Ni cemburu. Jangan main di tepi tu. Jadi keliling ke tepi tu. Ni begitulah. Jangan kamu hampiri zina. Apa hampiri? Yakni mengijakan muqaddimah bagi zina. Penduluan untuk ke zina. Penduluan yang membawa pada zina. Situlah kita disuruhkan tutup aurat, tak boleh dedah. Itu dia tu. Pasal masalah nak jaga zina. Jangan Islam jaga. Itu mana tu? Itu mana tidak ada seorang lebih cemburu dari Allah. Maknanya Allah buat dia melarang sesuatu seperti yang cemburu. Jangan zina, jangan hampiri zina. Maka apa depan hampiri zina? Buka aurat, menyebarkan. Apa dia hubungi berkhulwat lelaki perempuan ajnabi. Jangan sampai secara balaghah zina mata, zina kaki, zina tangan. Hanya panggil zina juga pada kaki, tangan dan mata. Walha zina hakiki ialah maklum. Tapi kerana sebab kaki melangkah
kepada zina, sebab mata, sebab hubungan ni menyebabkan zina, maka ini panggil zina, yakni sebab bagi zina. Dia panggil cemburu. Apabila kita benar dan redha melakukan zina, tu panggil dayyus. Itulah dia kata tak boleh masuk syurga dayyus. Dayyus, orang tidak ada cemburu pada melakukan pada maksiat. Dengan bahawa dia tidak melabahkan, dia redha dengan buat maksiat, maka tak boleh masuk syurga. Tak masuk syurga pasal orang redha dengan maksiat, jadi jumat dia kufur. Semoga-moga orang mukmin tak ada macam tu, semoga-moga. Nah, tapi kalau orang bukan mukmin ada. Kita tengok contoh, kalau kita sebelah sana, kadang-kadang orang yang bukan Islam banyak, dia lepaskan anak buah dia mari melakukan zina, mai cari hasil dengan tu. Banyak antaranya na'udzubillah min zalik, itu panggil dayyus. Tapi orang Islam semoga-moga tak ada. Semoga-moga tak ada. Kalau berlaku zina semata-mata nafsu. Ibu bapa pun tak tahu. Ibu bapa tak tahu. Mensembunyikan, dan dia sendiri pun tahu zina adalah haram, tapi kerana nafsu tak terkawal terjadi juga. Itulah semoga-moga begitu. Kalau kita izin supaya melakukan zina, itu panggil dayyus. Dayyus itulah kata tak masuk syurga, dayyus. Sebab apa? Sebab kufur dengan sebab direda dengan maksiat. Yang ijma' tak ada khilaf ke zina ni. Itu dia. Itulah di antaranya. Baik. Sambung. Ini kira-kira soalan terakhir. Apakah fikrah sesat seperti Syiah masih Islam ataupun kufur? Apa dia? Di akhir Syiah ni Islam ataupun kufur? Nak tanya Syiah tu Islam atau kufur. Tu dia panggil satu perkara yang halus kerana mengenai dengan akidah. Kita nak hukum dari jauh tak boleh, tu kita kena berbincang dengannya. Kita contohkan, kalau kita tanya doktor, dia mengubat, guru, dia panggil, dia pandai dalam medan hukum masalah. Bomo doktor dia pandai dalam medan mengubat. Kalau disoal, adakah yang sakit ini hilang atau tidak hilang? Ada tahu, dia kena cek, tengok, kenapa tengok. Baru dia boleh tukar hukum. Setiap ada berapa persen dalam nak semua, berapa persen, berapa penyakit dia, berapa. Terhati di atas, cek dengan alat-alat. Terkadang halus sangat, sekali kita cek tak dapat. Tak nak kata lagi. Bagaimana doktor? Tak boleh lagi. Tak dapat lagi yang sebenar. Begitulah pegangan yang masalah kait dalam. Siapa nak tahu? Kita tak pernah bercakap dengannya, tak pernah bincang dengannya. Mana yang kawan saya ni berpahaman Syiah baik. Saya nak tahu bagaimana cara mengenai dengan bab ketuhanan, bagaimana kamu pegang? Mengenai dengan sahabat, bagaimana kamu pegang? Cuba ceritakan. Untukmu cakap-cakap, kalau macam ni, ini tak boleh, salah gini, salah ni sesat. Kadang-kadang sesat tak sampai pada kufur, terkadang sesat sampai pada kufur. Kena dengar masalah dia. Tak dengar tak boleh kita nak hukumkan, tak boleh kita nak mengumumkan. Nanti fitnah dia panggil. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betullah. Kita kena alusi. Kalau persoalan kita bincang dia, bagaimana kamu pegang? Nak tahu caranya. Cuma pada asal dia panggil hak masuk daripada kata gulungnya hak umum dalam hadis kata selagi berpecah umatku. Selagi berpecah umatku sampai pada 70 firqah. 73 firqah. Ada riwayat dia kata telah berpecah Yahudi 71. Kemudian pada itu pula Nasara telah berpecah 72. Dan selagi umatku lagi berpecah sampai 73. Maka mesti berpecah. Sebab dia sebut dah, dia ada lagi pecah, maka pecah. Kemudian apabila lagi pecah, dia kata semua tu dia hukum kulluha finnar, dia kata. Itu riwayat masyhur begitu. Semuanya finnar, dia kata. Dalam neraka. Semuanya dalam neraka. Umum. Lepas istisna dia bagi. Mengecualikan illa firqatan wahidah atau kama qala. Ada riwayat millatan wahidah. Malaikat satu. Yakni dari kalangan 73 terkeluar satu. Bermakna bagi 73 lagi. Masalah umum kulluha finnar. Satu riwayat. Kemudian betul kata kulluha finnar, dia tidak menyatakan kekal tak kekal. Ini
Ini hadis macam ni dia panggil banyak lagi perlu dibicarakan. Nah, tu cakap masalah pegangan. Kita bercakap menuntut ilmu pula. Dalam hadis, siapa-siapa keluar menuntut ilmu syarak apabila itlaq. Menuntut ilmu syarak tapi letak kerana supaya apa? Supaya membantah ilmu ulama. Letak supaya kerana lagu tu. Menuntut ilmu syarak tu betul lah menuntut ilmu syarak, tapi letak di kerana ni supaya membantah ilmu ulama. Yuma dia bihi la bila ataupun supaya memegah-megah dengan orang awam. Liyuba dia bihi subha. Ataupun letak hatinya supaya yasira wujuhun nasi ilaih, supaya semua muka manusia beradab padanya juga, tak suka beradab pada yang lain. Salah tanya menyanyi dengan yang lain. Salah begitu. Ya'khudha bihil amwal, ataupun supaya ambil dengan ilmu itu akan harta. Supaya berupah. Menjadi ilmu syarak. Maka ada sebut dakhalan nar. Ada juga masuk neraka. Ini pula mana? Hati tak bersih. Guna yang baik, kosak tak baik. Maka dia kata dakhalan nar. Maka cakap lagunya panggil apa? Itlaq. Bila itlaq kena ambil muqayyad lagi. Tu kaedah kata hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Dakhalan nar. Ini jika tidak ampun, jika ia tidak taubat. Banyak lagi anda yang kena kait di situ. Kata dakhalan nar jika tidak taubat darinya. Ataupun tidak taubat jika tidak ampun oleh Allah. Sebab wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain pada kufur harus Allah ampun. Bagi mereka ia kanak ampun. Enggak dijatuh. Masuk neraka tak ada wayak kekal tak ada ya. Itu panggil mutlaq. Kena ada muka ayat. Ini jika ia tidak bertaubat darinya, ataupun ia jika Allah tidak ampunkannya. Itu kaitnya. Ini betul lah. Kulluha finnar. Semua dalam neraka. Apa dalam neraka? Masuk neraka. Pas masuk tu banyak arti pula masuk. Masuk ada hak kekal, ada masuk yang tak kekal. Hak masuk kekal ialah hak kufur. Mati di atas kufur tu kekal. Sebab Allah Taala kata innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Tengok, sesungguhnya orang yang kufur. Bukan mata orang kufur tu neraka mata. Tengok dia mati atas apa? Kait lagi tu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang telah kufur dan mati hal keadaan kufur. Maknanya kaitnya orang kufur mati di atas kufur. Kalau orang tu kufur akhir dia beriman, mati atas iman. Masalah ayat tu. Masalah kullil ladzina kafaru iyantahu yubalahum ma qad salaf. Maksud situ. Kan? Kemudian jika mati itu hal keadaan kufur, barulah ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'azab wa la hum yunzarun. Itu masalah di akhir, tak tahulah husnul khatimah apa dia su'ul khatimah tu. Kemudian dia kata semua itu dalam neraka, arti masuk neraka. Ada pula mengatakan kita orang mukmin semua masuk neraka. Semua orang mukmin masuk neraka. Tapi dia kata tsumma nunajjil ladzina taqaw. Semua orang mukmin masuk neraka. Apa arti? Duk tafsir ayat wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah daripada kamu melainkan yang waridnya warid neraka. Warid mana apa? Ada setengah tafsir warid aidahiha. Warada itu mana dakhala, masuk. Semua tu masuk. Apa makna masuk? Masuk lalu. Maka tidak katalah semua masuk tu apa dia membakar. Sahabat tengok api, itulah Allah tidak mengganggu. Tak hangus mana lalu pada api pun tak hangus. Maka masuk. Ini benar dengan firman Allah Taala, tidak ada kamu malaikat masuk. Orang mukmin masuk lalu. Lalu nak pergi ke syurga tu lalu kot neraka kan. Lalu ada setengah tafsir wa in minkum illa wariduha. Waridun yang mana marra yamurru murur tu lalu atas sirat. Jadi kita maklum juga bahawa syurga seberang sana kan.
yang sana. Duduk di padang mahsyar, nak pergi syurga dia kena lalu kot neraka. Kan? Kena lalu kot neraka. Moga neraka sini. Maka lalu tu. Atas riwayat kata wali mana masuk, api nyala, lalu pada api. Ya macam gitu. Tak ada apa, mana masuk lah tu. Bukan masuk turun dah lalu dah. Masuk mana lalu. Masuk. Ada tafsir kata lalu atas sirat. Jembatan di atas. Jembatan di atas kita lalu nak ke bawah. Panggil tidak ada kamu malaikat lalu. Lalu semua lalu nak pergi syurga pun lalu. Supaya kita jemurah dengan jambatan lah. Nak pergi Pulau Pinang. Jemurah atas jambatan. Lalu ke atas laut. Lalu ke atas jambatan. Ni pun lalu atas jambatan dengan kau balik bawah. Dua riuha. Ada kata wan masuk tu api lulu lalu masuk ke dalam api. Tapi tak ada bahaya. Sebab api Allah dia sejuk, tak ada bahaya. Tengok api yang dibakar Ibrahim. Nyala ada api. Nyala besar api. Sebenarnya nak tahu Ibrahim tu kena pakai bahu kan. Menjanik tak boleh nak masuk di tahu itu. Lempar begitu. Sebab api terlalu besar dan panas. Kena pakai menjanik ikat tubuh Ibrahim tarik cium itu ada api. Tapi setahu kita adakah Ibrahim terhanyut? Tidak. Qulna Allah Ta'ala cerita. Kami kata kepada api, ya naru, hai api, kuni jadilah kau bardan sejuk, wassalaman ala Ibrahim. Kalau sejuk saja binasa juga Ibrahim dan sejahtera atas Ibrahim. Itu tak jadi. Api besar nyala tak anu. Kan? Itu atas tafsir kata lalu masuk ke neraka masuk. Tapi api tidak mengangkat nasbah orang mukmin. Itu satu tafsir. Satu tafsir lalu. Maka dalam hadis kata semua pinnar. Mana semua tu masuk kecuali satu. Sesuatu ni tak kena masuk. Atau benar atau lalu di atas bukan ada orang apa dia jemera langkahkan neraka tak ada macam kilat ke dalam silah dia. Piang. Tak ada apa tu piang macam kilat di sini sekejap mata sebelah sana. Tu macam-macam lah. Jadi ala kulli hal terkembali kepada 73 kecuali satu. Yang lagi tu semua pinna. Lepas tu kekal tak kekal pulih pada kupur tak kupur. Karena sesat dia ada sesat membawa pada kupur, ada sesat tak sampai kepada kupur. Sebab itulah bagi kita nak insaf saat itu kita kena halusi dalam media tu. Ulama bicara panjang tu di situ tu. Maka Syiah banyak bagai, banyak bentuk pula macam Mu'tazilah. Bukan satu golongan supaya ahli sunnah kita ada khilaf sama ahli sunnah pula. Itu masalah khilafiyah sama ahli sunnah. Sama Syiah dia ada khilaf pula sama Syiah dia ada. Dan Mu'tazilah berapa firqah pula sama Mu'tazilah, pegang ni begini, yang ni pegang begitu, semua masih dalam golongan Mu'tazilah. Tapi yang ni masalah ni ya khilaf sama dia. Seperti kita nak contohkan masalah kita kata apa? Masalah suruh dengan tegah, suruh dengan redha. Sama Mu'tazilah dia khilaf. Ada setengah kata bersuatu keduanya. Setengah Mu'tazilah kata bukan bersuatu tapi berlaziman. Tu nak kata sama tapi dia khilaf. Pak kita sama ahli sunnah pun hak furu'un aqaid ada khilaf. Ada khilaf. Tapi walau ke mana pun kita kena tupu kepada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu bila tanya bagaimana kita kena tahu bagaimana pegangan dia, bagaimana iktikad dia. Situ. Tidak kita tak boleh nak kata cara umum tak boleh. Atau kena ingat kena jaga fitnah. Kerana pada umumnya muslimin ya daripada awal sataqtariqu ummati selagi berpecah oleh umat aku. Umat aku siapa umat aku? Ulama tafsir ummatul ijabah. Selagi berpecah oleh umat aku ummatul ijabah. Ada pun umat yang tak terima Islam tak ada maksud dia itulah. Hak tu dari awal lagi dia tak terima Islam. Ni hak terima Islam dah lepas pada dia mati pecah umatku. Umatku umat Islam tu lah pecah. Pecah sampai 73 jalan. 73 jalan. Maka 73 jalan hak satu panggil jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Lain pada tu 72 tu orang panggil lari daripada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Lari tak ada jauh, lari dekat itulah. Tapi tak berjalan atas jalan Ahlussunnah.
Pergi ke jalan bawah. Tepat-tepat sekali. Ia temu buka cabang. Tepat-tepat sekali. Dia panggil tak ada ittifaq ijma'. Seperti mana Mu'tazilah ijma'. Dan apa semua orang muslimin ijma' kata Allah Maha Kuasa. Ijma' kan? Tak ada kata Allah Maha Lemah dah tak? Tak orang Islam kata Allah Maha Lemah. Tak ada kan? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Ada kata Allah tu berbilang? Tak ada. Kalau kata gitu bukan mukmin mula lah, bukan Islam lah. Tak ada. Semua Allah Maha Esa, Al-Quran, kalamullah, masalah. Bila terlari pada situ tu, dia panggil terlari jalan. Lari sampai ke mana? Tengok masalah pula. Tengok bincang masalah. Sebab bila kita tak tahu masalah sebenar tu, kita umumkan saja. Lain pada ahli sunnah wal jamaah, masalah 72 golongan. Sampai ke mana? Kena bincang masalah. Kalau tak bincang masalah, tak boleh kita nak mengumumkanlah. Nak gitu. Itu dia. Itu jalan keluar, jalan untuk kita membaiki di kalangan sesama umat Islam kita pada asal. Pada asal sama Islam, tapi terpecah jalan. Lebih baiknya kita bincang begitulah bagaimana. Kadang-kadang orang ni terturut saja, terikut-ikut saja, alasan tak tahu pun. Sama Islam kita, sama ahli sunnah ni pun kadang-kadang gini. Bagaimana jalan saya pun tak tahu. Banyak orang awam orang panggil. Mereka awam tu ramai sangat. Kadang terikut-ikut ni tak tahu apa pun. Itu pun ada. Kadang-kadang kerana benda pun ada juga. Orang beri benda, ikut tu je. Sebab itulah lebih baik apa dia untuk kita nak menyelesaikan masalah, kita kalau kawan kita berpahaman mai aku nak bercakap dengan kamu atas nama kawan. Aku kamu kawan dia tidak terbuka. Cuba menceritakan. Cakap. Oh, kalau macam tu kita nasihat macam manalah. Itulah dia. Itu boleh cerita. Ayat ini salah. Salah ni sampai sangat pada kupu. Yang ni salah tak sampai pada kupu. Maknanya begitu. Kena halus lah pendek kata dah. Itu dia hubungkan dengan akidah. Bagaimana? Ada lagi soalan ke masa dah cukup? Cukup. Ya. Lepas tu begitulah sebagai nasihat terakhir dalam untuk kita menyelesaikan tiap-tiap satu masalah, lebih baik kita gunakan dengan hikmah. Sebab Allah pun memberi secara tunjuk ajar kepada kita, sebagaimana asal dia tunjuk ajar kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi apa? Rupa khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muradnya kita umat antara lain. Mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu serukanlah Muhammad manusia kepada jalan Tuhanmu secara hikmah. Mai arti hikmah ni apa? Isabatul haq. Hikmah juga al-ilmun nafi'. Hikmah juga dengan mana al-hilm, dengan bertolak asuh, berlemah lembut caranya. Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang elok, bagus. Tu dia. Kalau tidak pun wajadilhum. Kalau sampai tahap berbantah, bantahkanlah, tapi billati hiya ahsan. Tu dia susah nak jaga tu. Kalau kita main nafsu, dia tak lagi ke allati hiya ahsan. Jadi nafsu dia tak boleh pergi lain. Itulah apa sahabat jadi bergaduh hebat, kerana kita tak ada billati hiya ahsan. Kadang-kadang dia jadi perkaranya sikit jadi terhangat sampai kepada besar terlampau lajak. Itulah di antara oleh yang demikian, kita lebih baik pada kita pergi cara halusi, dia panggil hikmah. Cara bertolak asuh itu dia panggil hikmah. Itulah tabak kita klik pada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Satu isyarat yang paling besar, bertafarruq kan. Walaupun perkara terjadi, tidak mustahil untuk kita membincangkan. Itulah yang lebih baik. Dari segi kita nak meletakkan hukum hakam begitu dia begini, terletak di atas yang kuasa, barulah hilang daripada fitnah kan. Kita mentabak awam ni tak boleh. Kadang-kadang kita nak kira panggil kata lajak sangat, laju sangat lebih pada hak tu bahaya kan. Itulah di antaranya. Cukup dulu sekian saja. Dengan sekadar itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala, semoga-moga apa yang diucapkan dan disampaikan semoga memberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa semoga Allah memberi taufik dan hidayah dapat kita berterusan dalam medan ilmu syar'i, dan kita berpeluang dan rebut peluang untuk kita ambil pelajaran dan mendengar sekurang-kurangnya hubungan dengan ilmu syar'i. Semoga Allah menambahkan taufik hidayah kepada kita. Semoga-moga kita akhiri dengan husnul khatimah. Semoga kita jauh daripada su'il khatimah. Sebab itulah perlu dibicarakan akidah pegangan, kerana itulah yang membawa kita kepada husnul khatimah. Mudah-mudahannya amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.